Hai, Assalamualaikum. Saya Hafizul daripada Solution Media. Jika korang baru lagi di channel ni, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Sebab apa? Sebab kami mengumpulkan pelbagai penyelesaian untuk memudahkan kehidupan anda. Jadi pada hari ini, saya menjemput saudara Naif Hafizin untuk buat sharing dengan kita semua pasal hospital visit yang kita akan hadapi tak lama lagi. Okey, jadi soalan pertama saya ialah bolehkah Brother Naif share kepada kami sedikit overview tentang hospital visit itu sendiri? Okay, terima kasih Fizul. Okay, basically hospital visit dia sebenarnya lebih kurang macam kita punya PBL dan juga CBL. So kalau dah biasa dengan CBL lah, sebab PBL tu general. Kalau macam CBL, so hospital visit dia lebih kurang macam tu. Cuma hospital visit ialah kita memang akan deal dengan real patient punya data lah. Sebab kita tak jumpa pesakit depan-depan, kita akan deal dengan sistem. Okay. So untuk OSHA saya tak tahu macam mana, tapi untuk SUSMAC, sebab kami pergi SUSMAC je last semester, untuk SUSMAC kita akan deal dengan sistem air pesakit, macam tu. So dalam setiap pesakit ni kita akan tengok semua data pesakit. So daripada situ kita akan kumpul semua data and kita akan buat report lah based on apa kita punya jumpaan ataupun kita punya pencarian dalam sistem tersebut. So basically itulah hospital visit. Kita memang kena fully independent, bukan macam CBL lah, semua dah dibagi lab data, semua dah bagi. Ni tak, kita kena extract sendiri semua. So ni memang real case, so kita kena buat report based on real case. Tu basically overview untuk hospital visit. Okay, sekarang ni kita proceed pada soalan kedua. Jadi kami akan buat hospital visit pada hari akan datang lah. Jadi apakah yang kami kena buat masa hari kejadian? Okay, first thing first, make sure nak pergi hospital bawa laptop ataupun iPad lah, tak kisahlah mana-mana, untuk mudahkan kita nak type nanti. Second, bawa charger dan extension, sebab kita akan duduk sana lama. So kalau tak ada tiga benda ni akan susah lah. Okay, so pastikan tiga benda ni adalah laptop, charger and also extension. So kalau buat type semua terpulang lah. Tapi pastikan ada benda yang untuk kita senang menaik lah. Okay, so waktu hari kejadian, sebelum hari kejadian tak ada kena apa-apa pun, sebab ni hospital visit memang fully hari kejadian dan selepas hari kejadian yang kita kena buat kerja lah. Okay, yang pertama, since ni ialah first time, second year akan pergi hospital visit. So first thing first yang kena buat ialah familiarizekan dulu diri dengan sistem air pesakit. Ini untuk SUSMAC lah, bukan untuk OSHA. Untuk OSHA tak berapa sure. Okay, so sistem air pesakit ni ialah satu sistem ataupun database yang mengumpulkan semua maklumat ataupun data pesakit yang ada dekat SUSMAC ataupun bekas pesakit yang ada warded ataupun admitted kepada SUSMAC. Nanti doktor akan bagi kita registration number. Daripada registration number pesakit ni, kita akan masukkan ke dalam sistem air pesakit. So kita akan dapat tengok semua data pesakit, daripada past medical history, past medication history, dia punya diagnosis, provisional diagnosis, semua yang berkaitan pesakit tu kita akan dapat tengok dalam sistem air pesakit. Jadi apabila hari kejadian tu sampai tu, pastikan kita familiarize dulu dengan sistem air pesakit. Kalau tak, susah kita nak buat kerja sebab kita tak kenal sistem. Selalunya ambil masa jugalah untuk kenal, tapi once dah kenal tu, insyaAllah kejap je, senang je benda tu. Okay, second, since dalam air pesakit ni sangat banyak data, so kita kena pandai untuk extract data. Okay, so macam dalam template untuk report, doktor pun dah bagi apa yang kena ada dalam report. Contoh macam past medication history, past medical history, provisional diagnosis, lab data dan sebagainya. So bahagikan tugas sesama group mates untuk extract data. Sebab kalau kita tak bahagikan tugas, akan bazir masa dan nanti kita tak sempat untuk extract data. Okay, so sebab apa sangat penting untuk kita extract data dengan efisien? Sebab nak buat report nanti kita memerlukan semua data ni.
Okey. Contoh macam grup saya, misalnya lepas kita orang dapat satu patient yang dia dah warded lebih kurang sebulan. So kita nak kena extract data, contoh lab data selama sebulan. So makan masa benda tu. And past medication history selama sebulan, memang makan masa. So nak kena cepat lah, nak kena bahagikan tugas tu supaya kerja jadi efisien and kita dapat extract semua data yang important untuk kita buat report nanti. Kalau tak, nanti kita kena ulang alik SASMAT lah. Tak cukup data, kena pergi SASMAT untuk kita collect data. So bazir masa dan makan masa lah. Okay. And then lepas kita dah extract data semua, kita kena discuss sesama group members, fahamkan case tu, fahamkan case, discuss sama group member. Contohnya, kita tengok diagnosis dia ataupun daily report patient ni. Okay, contoh doktor cakap apa, and then dia prescribe ubat apa. Contoh kan. So kita macam nak fokus kepada ubat. Kalau nak senang, kita tengok ubat apa yang prescribe, kita tengok dengan diagnosis dia, ada kaitan tak? Contoh dia tengok, ubat ni macam tak ada kaitan dengan diagnosis patient ni. So kita cari, sebab apa doktor bagi ubat ni? So kita tengok report dia, kita fahamkan. Kalau tak jumpa sebab apa ataupun tak tahu sebab apa, nanti boleh discuss dengan preceptor masing-masing, ataupun nanti kita akan dapat seorang farmasis daripada SASMAT untuk setiap group, discuss dengan farmasis tersebut. Yang penting kena faham case, and then tahu apa yang kita nak discuss dengan preceptor, dengan kita punya SASMAT punya farmasis nanti. Kalau kita tak faham case, nanti kita jumpa preceptor ataupun kita jumpa farmasis SASMAT, kita tak tahu nak cakap apa, kita macam blank, blur. So nanti farmasis SASMAT tu tanya, okay, awak nak discuss apa dengan saya? So macam kita tak nak discuss apa, so senyap je lah. So rugilah kat situ, kita tak boleh nak tanya apa-apa. Takkanlah kita nak kena spoon feed lagi. So macam dah degree, kena banyak self dependent lah. Okay. Seterusnya, macam saya cakap tadi, kalau ada apa-apa yang tak faham, tanya je farmasis SASMAT, ataupun tanya doktor. Nanti kita akan, setiap group mesti dapat preceptor masing-masing. Macam Fizul dapat Dr. Syahrin. So kalau ada apa-apa tak faham, discuss dengan doktor. Waktu ni memang kita akan banyak belajar lah. Okay, sebab apa? Sebab contoh, selalu kita refer CPG dan banyak-banyak guideline, tapi apabila kita pergi kepada real setting, clinical setting yang betul, kita nampak doktor macam tak ikut guideline pun. So sebab apa? Dia kadang-kadang sebab ada hospital, dia punya practice lain. Sebab apa? Again, kita treat patient, bukan kita treat dia punya lab data apa semua. Tak semestinya lab data dia tak okey, patient tu tak okey. Kadang-kadang kita tengok lab data dia tak okey, tapi patient tu sebenarnya okey je. So sebab tu ada perbezaan sikit dia punya management. So kalau nampak ada perbezaan apa-apa, tanya preceptor, tanya farmasis SASMAT. Sebab kadang-kadang memang clinical setting, real clinical setting, dia lain sikit dengan apa mungkin yang kita belajar ataupun dengan guideline. So tanya. Okay, so itu basically waktu di hari kejadian hospital visit lah. Okay, in short, apa kena buat? Familiarizekan dengan sistem, and then bahagi tugas untuk extract data tu dengan efisien supaya kita dapat extract semua data. Jangan tertinggal lah, kalau tak kena ulang alik untuk kita extract data. And then discuss dan fahamkan case sesama group members. And then daripada discussion tu, apa-apa yang kita tak faham ataupun apa-apa yang kita perlukan further explanation, kumpulkan semua soalan. Nanti kita akan pergi jumpa farmasis SASMAT lepas kita punya discussion. So discuss dengan farmasis SASMAT tu, apa yang tak faham, apa yang korang perlukan further explanation. Ataupun nanti discuss dengan doktor masing-masing lah, preceptor masing-masing. Okay, so lepas dah dapat semua, dah habis hospital visit tu, kita akan buat report. Yang penting waktu buat report ni ialah tahu nak refer dekat mana. Okay, tak semestinya CPG je. CPG tu benda paling asas lah. Tak semua benda dalam CPG. Okay, contoh kalau ambil cardiovascular CVS. Okay, so antara guideline yang boleh refer ialah European Cardiology Society, ESC punya guideline. Banyak dalam tu ada. Kalau urinary ataupun BS2 boleh refer KDIGO guideline, KDIGO. And yang paling penting untuk kita guna, yang paling banyak source ialah up to date. Okay, so mungkin ada yang tak familiar lagi dengan up to date.
Up to date ni ialah satu database yang mengumpulkan banyak references lah. So kalau kita masuk dalam tu, kita boleh check even drug-drug interaction, kita masukkan jubat apa-apa, so dia akan keluar terus. Okay, drug-drug ni ada interaction, so kena tukar ke tak apa ke, macam tu. Okay, so cara nak pergi up to date, korang pergi dekat search IUIM Library Off Campus Access. Okay, so nanti dia akan minta username and also password. Username, korang pergi dekat korang punya matric card, so tengok ada macam barcode, dia ada nombor kat bawah tu. Dia start dengan B, so adalah nombor, so korang masukkan nombor tu. And then password, kalau korang tak pernah tukar ataupun tak pernah login lagi, password dia 123456. Tu. Okay, so bila korang dah masuk dalam database UIA tu, korang cari dekat bawah-bawah tu ada up to date. So nanti search je apa-apa dalam tu, korang akan jumpa macam-macam guideline, cara nak manage ataupun nak check drug interaction, semua boleh. So make sure kita kena jadi resourceful lah, kena tahu nak refer dekat mana. Tak sebenarnya CPG je, jangan terhad pada CPG sahaja. Okay, so tu sedikit sebanyak lah flow untuk hospital visit. So nanti ni untuk first time lah, nanti lama-lama dah biasa, insyaAllah okay je. Okay, tu je dia punya flow. Okay, tadi kan Naif ada kata yang kena extract data tu kan. Jadi tu fikir tak boleh ke dia macam download je terus data tu? Okay, tak boleh sebab benda tu confidential lah. Benda tu hanya boleh digunakan di dalam hospital sahaja. Even sebenarnya untuk kita ambil gambar pun tak boleh. Sepatutnya macam tu lah. Itu yang real practice lah, yang sepatutnya. Tapi biasalah student kan. Memang tak boleh nak download. Even lepas kita hospital visit, kita punya, kalau patient kita dah discharge contohnya, nanti dia punya data tu kita dah tak boleh access dah. Kita kena mohon dengan suspect untuk access balik. So susah kat situ. So make sure waktu hari kejadian extract data betul-betul. Yang tu yang penting. Kalau tak, susah kita nak buat report nanti data tak cukup. Kita orang pernah lah macam tu. Maksudnya kita akan extract data tu secara manual lah. Betul. Contoh macam lab data, kalau sebulan, so kena extract manual lah sebulan satu-satu. Okay, faham. Okay, soalan yang seterusnya, apakah cabaran ataupun experience yang nak boleh share lah dekat kami kan, supaya kami macam lebih well prepared lah pada hari kejadian nanti. Okay, cabaran ada beberapa lah cabaran. Okay, generally farmasi Susmed ni semua helpful ataupun baik. Cuma ada group yang waktu hari tu dia orang kata adalah seorang yang macam garang sikit, suka banyak tanya. So siapa yang dapat tu bertabah lah. Okay, ada juga sebab Susmed mungkin busy, ada farmasis yang busy, so mungkin kita tak dapat nak discuss betul-betul. Tu mungkin cabaran jugalah. Kalau macam saya, alhamdulillah dapat farmasis yang memang inpatient punya farmasis, so memang dapat discuss in detail dengan dia. Okay, so itu daripada segi farmasis. Second ialah kalau first time memang agak ambil masa lah untuk kita biasakan. Sebab memang banyak, kalau korang masuk cerita air pesakit tu, dia macam nota. Okay, doktor tu dia siapa, itu catatan doktor, korang kena interpret, korang kena faham. Macam tu lah, dia agak mula-mula susah lah, tapi lama-lama okay. And then kalau korang tak bernasib baik macam grup kami, dapat patient yang warded dalam tempoh masa yang lama lah. Contoh kita orang dapat sebulan ke hampir 2 bulan macam tu. So kita kena extract data yang panjang, lama, banyak kita kena extract data. So management dia pun akan jadi banyak dan report pun akan jadi panjang. Contoh macam kita orang punya group body system 4 GIT, kita orang punya report untuk patient yang sebulan ataupun hampir 2 bulan dekat 100 muka surat. Ni memang makan masa lah dan complicated case dia. Sebab ni memang real case, real setting. So agak complicated lah nak cari DRP bagai-bagai tu. So memang kena faham betul-betul. So ini sedikit sebanyak lah dia punya cabaran. Kalau dapat case pendek tu insyaAllah senang je. And hospital visit ni 8/10 tu insyaAllah terjamin lah. Kalau korang buat betul-betul 9 tu dah tangan je sebenarnya. Yang penting buat betul-betul, ada reference,
Tak faham, tanya doktor, tanya preceptor Susmed. Macam tu. Tu je lah kot dia punya sedikit sebanyak cabaran dia. Okey, itu saja perkongsian daripada saudara Naif. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, mungkin boleh letak kat ruang komen ataupun boleh PM saya kat tepi lah. Okey, itu saja daripada kami. Bye-bye. Bye. Good luck semua.